Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang mengikuti webinar kita pada hari ini. Harapnya semua dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya, sebab keadaan pandemik agak teruk di Malaysia sekarang, tapi tinggi harapan dan doa saya semoga semua sihat-sihat. Okay, jadi saya Asna, saya adalah moderator untuk program webinar santai kita hari ini. Tapi sebelum kita mulakan, baiklah kita mulakan majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. So saya akan bagi sedikit maklumat tentang webinar hari ini. So untuk pengetahuan semua, webinar bertajuk Kumpul Duit Bina Kerjaya Era Pandemik ini merupakan salah satu webinar series yang dianjurkan oleh IIUM Flagship Series Youth and Single Mothers. So dia ini series pertama. Dan webinar ini tujuan dia untuk memberi pendedahan tentang bagaimana cara untuk mula jana pendapatan ataupun untuk kita start bina kerjaya dalam era pandemik ni. Khususnya untuk mahasiswa tahun akhir, saya sendiri, lepasan universiti dan juga kepada sesiapa yang sedang mencari peluang perniagaan kala pandemik lah. Selain itu, hadirin juga akan berpeluang untuk mengenali satu modul istimewa iaitu modul Bismillah yang mengguna pakai pendekatan psikologi dan Islam untuk memandu perjalanan kerjaya dan kehidupan kita. Sebab seperti yang kita tahu, pandemik ini bukan sahaja merenggut nyawa seseorang yang ada masalah fizikal kan, malah juga mental. Jadi insya-Allah modul Bismillah ni boleh membantu sedikit sebanyak. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, mari saya perkenalkan sedikit tentang tiga penceramah kita hari ini. Yang pertama, Puan Hani Alwi. Beliau merupakan graduan Universiti Putra Malaysia UPM, Bachelor in Human Development. Aktif dalam dunia perniagaan dan merupakan business partner for Imani Ventures. Dan sekarang beliau dikenali sebagai usahawan produk Mamasab Bakery dan berperanan sebagai Mamasab coach dan trainer. Seterusnya, Tuan Syahrudin Sahada. Beliau merupakan pengurus besar agensi sah Great Eastern Takaful. Mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang insurans. Saya tengok sikit LinkedIn-nya daripada tahun 2012, 2013 macam tu mulanya. Dan akan berkongsi lebih lanjut tentang skill-skill yang berkaitan dengan insurans mungkin, negotiation, sales, management dan sebagainya. Dan akhir sekali Dr. Intan Ayura Alias yang diketahui umum, beliau merupakan asisten profesor di UIAM, Jabatan Psikologi. Dan saya pasti banyak perkongsian dari sudut psikologi yang akan disampaikan oleh Dr. Intan sendiri. Oleh itu, saya akan menjemput penceramah pertama, Puan Hani Alwi untuk menyampaikan perkongsiannya. Dijemput. Okay, Kak Hani sebenarnya, tadi terima kasih atas pengenalan sedikit dari Cik Asna ya. Okey Kak Hani, biasanya Kak Hani lebih mesra dipanggil Kak Hani lah, Kak Hani. Walaupun umur itu mungkin ada jarak tapi Kak Hani biasakan dipanggil diri Kak Hani lah ya untuk lebih mesra, dan sebaiknya sebolehnya kalau ada interaksi dua hala tu lagi baik lah. Kalau di sepanjang Kak Hani bercerita, berkongsi, kalau nak tanya terus je type dekat ruangan chat. Ya, di ruangan chat. Yang lain-lain semua yang hadir hari ni kebanyakannya masih belajar ataupun dah habis. Tadi ada satu yang Kak Hani dengar dia dah habis belajar, dah start business pun. So yang lain macam mana? Boleh tak respon sedikit? Kak Hani tak payah kenalkan diri semula lah. Kak Hani nak dapatkan respon dulu. Dah habis belajar ke? Siapa yang masih belajar ke? Boleh tak? Masih belajar Mazlina. Okey, lagi? Masih belajar, ramai masih belajar lagi ni. Ramai masih belajar ya? Arif masih belajar, Mazlina masih belajar. Nurul Adlina masih belajar. Okey. Actually belajar sekarang pun memang semua online kan? Ke tak ada face to face kelas kan?
Betul kan? Tak ada. Okey. Semua online. So okey. Kak Hani ni Kak Hani tadi dah kenalkan, so tak payah kenalkan lagi. So kita terus kepada next lah. Kak Hani akan ceritakan sedikit latar belakang pengalaman kerja, ya. So Kak Hani dah lama graduate, so antara pengalaman kerja ni, ya, yang mungkin menjadi faktor juga kenapa Kak Hani sekarang menjadi usahawan, ya. Ada pengalaman sebagai pembantu pengajar, ada pengalaman sebagai guru sandaran dan memulakan pengalaman di bidang perniagaan. Bukan perniagaan, itu Kak Hani bekerja, ya, bekerja di dalam bidang retail. Itu bukan company. Kalau tak kenal Guardian dengan Watson, tak tahulah. Pelajar you rasanya kenal sangat, betul tak? Betul tak? So itu antara beberapa pengalaman bekerja lah sebelum Kak Hani memulakan langkah di dalam bisnes. Okey. Boleh next. Okey, ini adalah merupakan, Kak Hani tunjuk slide. Kak Hani tak nampak muka korang sebenarnya, tak puas sebenarnya sebab nampak slide. Tapi Kak Hani kena tunjuk jugalah melalui, sebab ini adalah sedikit cerita yang Kak Hani ingin kongsikan bersamalah. Ya. Okey. Antara kalau Kak Hani nak, kalau lah misal kata sepanjang Kak Hani tunjuk slide ni, kalau ada nak tanya, so boleh je terus tanya, ya. Okey, Kak Hani bermula di dalam bisnes dari 2010, seperti yang ada tertulis kat situ. Allah, berdebol pula. Korang okey ke, sihat tak? Dah sampai ke? Lupa nak tanya tadi. Oh, dah. Kak Hani mungkin boleh tekan dekat gambar Kak Hani tu, atas tu ada macam mana dia ada dot-dot yang untuk tambah skrin orang lain tengok. Ada ke? Nampak ke? Dekat tambah atas tu. skrin macam mana? Okey, dekat bahagian profil Kak Hani tu, atas tu ada yang ada few options sebenarnya untuk tengok participants ataupun tengok muka Kak Hani seorang je. Sebenarnya boleh. Yang show great video tu ke? Sebab nampak muka Kak Hani nampak, cumanya tak nampak orang lain. Macam mana ya? Macam mana? Slide. Dekat atas tu sepatutnya boleh tambah Tambah? apa yang nama dia? Show thumbnail video ada ke? Show great video. Show great video tu dekat mana tu? Dekat atas. Atas ni. Dekat atas Video muka options kiri. View option ke? Sorry ini bab-bab teknikal ni memang tak berapa nak. Apa, tekan je mana-mana. Janji tak Cuba Kak Hani tekan video Kak Hani ni. Macam maksudnya tekan gambar sendiri ni yang tengah tekan gambar sendiri. Okey. Lepas tu ada tiga titik, okey. Dia ada beberapa titik atas tu. Dia kalau nak tekan tu nanti dia kata show thumbnail ke, show ada ke? Ada tak? Ada saja. Tak ada show great video, tak ada. Show great video self view ada lah. Dia self view dia seorang. Macam mana yang saya? Show active edit profile, rename tu je awalnya. Takut salah tekan hilang pula nanti kan. Okey, yang dekat skrin ni nampak tak gambar yang gambar? Ada nampak skrin dan nampak 3 orang je. Asnah, Puan Yati. Itu je. Patutnya dia boleh tambah atas tu. Dia boleh jadi 6 ataupun lebih 6. Boleh 6. Tapi tak apalah kot, dah 3 okey kot. Saya akan attend. Ada semangatkan juga dapat 3. Tak cakap seorang-seorang, insyaAllah. Okey, nampak 4. Okey lah tu. Boleh lah. Tambah. Pointed, okey. Boleh Yang teruskan. lainnya tak nampak, minta maaf. Tapi itulah. Dia kalau dia nampak lagi ramai, lagi semangat nak cerita gitu. Ada 20. Itulah dia je. Okey. Kak Hani ada 20 ni.
Ada 20, alhamdulillah dah 20 orang dah masuk pagi ni. Okey, sebenarnya Kak Hani bukanlah yang terlalu hebat, tapi dalam bisnes ni bila kita dah betul-betul buat dan kita memang dah biasa, salah satunya kita macam mana nak cakap ya, dia secara tak langsung mendidik kita untuk berhadapan dengan orang lah gitu kan. Ya, mana ada bisnes yang tak berurusan dengan manusia, semuanya bisnes berurusan dengan manusia. Okey, so ini Kak Hani pergi balik kepada pengalaman bisnes ya. Pengalaman bisnes yang bermula daripada 2010 bersama Imani Collections. Kemudian Kak Hani ada Aura Nur Collection, di mana itu adalah company yang memang Kak Hani sendiri uruskan A to Z semua sekali. So after 2015 Kak Hani dengan berat hatinya terpaksa menutup Aura Nur Collection. Terpaksa atas beberapa perkara yang kita dah tak boleh nak teruskan lagi. So sedih tau. Sedih tau. Jadi pada Kak Hani tu dah berkurang dah. Tapi nak buat macam mana? Kita dah ada minat dan jalannya memang ke situ. Kenapa tu? Okey. Dan bermula 2015 itulah mulanya Kak Hani, bila kita dah tak boleh proceed dengan kita punya bisnes sendiri, ya, bila kita dah tak boleh proceed dengan bisnes yang kita buat sendiri. So Kak Hani bermula semula sebagai agent dropship. Banyak juga produk-produk, memang rasanya student semua yang hadir hari ini pun rasanya dah tahu terms dropship tu bagaimana. Boleh tak Kak Hani dapat respon? Faham ada tak yang sekarang dah jadi agent dropship? Boleh tak Kak Hani tengok respon? Ada tak yang sekarang ni dah ada join agent dropship? Saya jadi dropship je. Tahu agent tak dropship tu apa? Tapi taklah Kak Hani nak cerita lanjut pasal dropship tu. Kan? Cuma nak tahu tak terms dropship tu apa? Pernah jadi dropship. Zatushi tu macam mana nak nyebut nama specialnya? Yang Kak Hani sebut tu betul. Zatushi betul ya. Kok salah sebut pula. Okey. Ya, kebanyakannya sekarang dropship tak pegang barang, tak uruskan postage, betul. Ya, disebabkan Kak Hani ni suri rumah, ya, dengan anak, dengan apa semua. So dan rasanya masa itu keputusan Kak Hani untuk join sebagai agent dropship adalah yang terbaik lah. Adalah yang terbaik untuk diri Kak Hani. Itu ya, untuk diri Kak Hani. Sebab Kak Hani tak boleh nak handle urus postage, nak pegang barang lagi lah. Bila kita pegang barang, kita kena settlekan postage, betul tak? So Kak Hani memulakan agent dropship tu dengan niche yang sama. Maksudnya Kak Hani sebelum ni pernah meniaga pakaian, pernah meniaga produk kesihatan. So Kak Hani memilih perkara yang sama juga untuk diniagakan sebagai agent dropship. Namun Kak Hani telah jumpa satu bakul baru. Bakul baru. Term bakul pernah dengar tak? Pernah tak dengar term bakul? Tolong respon Kak Cik. Ikan tembakul pernah? Ikan tembakul tembakul, tapi ini bukan tembakul ikan. Ada bakul baju. Bakul baju banyak. Tapi ini bakul bisnes sebenarnya. Bakul bisnes. Sebab kita berniaga pun ada niche. Pakai niche tu. Okey, tak pernah Bakul tu lebih kurang sama dengan pilihan kita nak berniaga tu. Nak berniaga. Kak Hani dah jual pakaian muslimah, produk kesihatan, kecantikan. So Kak Hani jumpa satu bakul baru sebagai konsultan kelas PJJ, di mana Kak Hani menjadi sales team
yang offer kelas PJJ. Yang offer kelas PJJ kepada orang yang nak join belajar masak, bina income. Itu dia bakul baru yang mencetuskan Kak Hani punya pergerakan kepada join memasak pada 2019. Mula bukan dengan memasak itu dengan sales team produk lain, tapi pada 2019 tu Kak Hani join memasak juga mulanya sebagai konsultan untuk kelas PJJ. So apabila Kak Hani dah jumpa memasak, Kak Hani ni sangat nampak ia adalah satu bakul baru yang lebih besar. Potensi yang lebih besar, bukan setakat sebagai konsultan. Bukan sebab hanya share orang jom join kelas masakan, lepas ni korang boleh berniaga. Ya, PJJ tu apa? Oh Zakia, PJJ tu kelas macam ni lah, macam online. Kelas belajar secara online. So dia bukan kelas yang bersemuka. Kelas masakan pun dah ada kelas PJJ. Gitu. Okey, dapat tak Zakia? Dapat tak? Kita dulu ada kelas PJJ. Yang masa tu kat universiti je. Kak Hani pun masa join yang sebagai konsultan kelas PJJ tu pun baru tahu kelas masak pun boleh buat secara online. Tak perlu bersemuka. Gitu. Advance dah. So sekarang ni kita pergi kepada Kak Hani nak cerita tadi. Kenapa Kak Hani pilih memasak? Sebab Kak Hani nampak Kak Hani nampak memasak ni satu banyak daripada Kak Hani dah tengok lah. Kak Hani dah tengok dah tengok, dah cuba survey latar belakang, dah sangkut. Kak Hani sangkut ke siapa yang sangkut? Okey. Boleh ke? Nampak ke? Siapa yang sangkut? Boleh. Kak Hani punya Nampak, sangkut. Okey. Sorry Kak Hani ikut jadi batu ya? Tak apa. Orang tengok memasak ni memang satu peluang pada Kak Hani, satu peluang pada Kak Hani untuk pengajian pendidikan jarak jauh. Satu peluang pada Kak Hani untuk menambah bakul baru, menambah pendapatan. Okey. Kenapa Kak Hani pilih memasak? Sebab memasak bakery ni ownernya juga bermula dari rumah. Dan bertambah maju sehinggalah sekarang ada outlet yang banyak iaitu 19. So, dan matlamat memasak ni juga menjadikan Kak Hani rasa why not kita tak cuba. Matlamat memasak ni nak sediakan peluang berniaga tanpa risau akan kerugian. Lepas tu lagi sebab produknya banyak. Bukan kek saja. Sekarang ada frozen, ada kosmetik. Okey. Dan yang paling istimewa sangat pada Kak Hani sebab kita juga boleh follow self development program yang dari masa ke semasa memasak sediakan. Dari situ juga dia boleh membentuk kita punya karakter, cara fikir dalam berniaga. Karakter diri daripada follower, maksudnya sebagai berniaga biasa-biasa kepada leader. So Kak Hani dulu pun actually nak berhadapan dengan orang, malu tau. Nak Zoom pun, ya Allah, mungkin ada yang tak buka kamera tu sebab malu lah tu. Tapi tak apalah sebabnya benda tu sebenarnya perlahan-lahan. Bukannya semua orang on the spot, boleh. Dengar betul bunyi perak je. On the spot boleh
bercakap dengan baik, berhadapan dengan orang dengan baik. Tak semua. Semua tu kita belajar satu persatu, step by step. Okey gitu. Ada ke nak bertanya? Kalau tak ada kita pergi ke next slide lah. Ini Kak Hani ceritakan kenapa tadi memasak menjadi pilihan. Okey. So next. Okey. Tadi kenapa Kak Hani ceritakan memasak menjadi pilihan Kak Hani? Sebab dia satu company yang sangat improve, sangat ada progress gitu. So ini pula adalah kenapa Kak Hani menjadi usahawan. Pertama sekali diri sendiri untuk menjana income, untuk membantu suami. Sebab suami Kak Hani dia yang bekerja seorang kan, dalam keadaan sekarang ekonomi yang tak menentu kan. So rasanya ramai sangat orang di luar sana yang bekerja pun membuat bisnes. Tak salah, tapi kena seimbangkan. Apatah lagi student. Kalau dia tak ada masalah pun nak buat bisnes, tapi dia perlu seimbangkan dengan dia punya pelajaran. Betul kan? Betul. Okey. So anak-anak semestinya jadi faktor kenapa Kak Hani nak jadi usahawan lah, untuk terus. Okey. Berpindah tempat tinggal. Sebabnya dulu Kak Hani ni sekarang ni dah jauh dari operasi Imani kan. So dulu Kak Hani stay di Gombak, memang banyak berurusan untuk Imani Collections dan Aurana Collection. Tapi sekarang Kak Hani dah jauh daripada location tersebut. So apa lagi takkanlah macam ni je. Bila kita ada bisnes, kita akan busy. So bila kita akan busy, hidup kita penuh terisi. Gitu, pantun dua serat. So apabila kita dah pergi, dah umur sebegini, dah jauh daripada kerja, susah juga. Atas faktor susah juga dapatkan pekerjaan. Kak Hani terus memilih untuk bersama dengan memasak ya. Beberapa gambar. Ya, okey, ini adalah outlet memasak bakery. Ada 19 outlet. Ya, walaupun Kak Hani bukannya founder, tapi Kak Hani sebagai business owner, usahawan kepada produk memasak bakery, Kak Hani boleh order dari ke-19 outlet. Kak Hani tak perlu fikir tentang di mana Kak Hani nak simpan barang, di mana Kak Hani tak perlu fikir tentang inventory barang, semuanya founder dah sediakan melalui sistemnya. So Kak Hani sebagai network memasak bakery, Kak Hani boleh order je untuk ke semua negeri tersebut. Kalau dari mana-mana juga customer yang tinggal. Okey, performance memasak bakery yang Kak Hani dah ceritakan tadi sangat memberangsangkan, seperti yang ada di gambar tersebut boleh tengok. So ini sekilas pandang sedikit lah perkongsian supaya korang nampak kenapa Kak Hani pilih memasak tadi. So next adalah tentang gambar penganugerahan dan pengiktirafan yang telah diperolehi oleh founder dan juga company Mamasak Bakery. Ya, Kak Hani sangat berbangga sebab Mama Sabrina ni adalah seorang suri rumah. Yeah, that's why dia dekat sangat dengan Kak Hani. Dia seorang suri rumah suri rumah. So kalau dia pun boleh bermula dari rumah sehingga sekarang mempunyai 19 outlet
dapat penganugerahan, pengiktirafan sebegini, ya Allah. Mana tahu kan? Mana tahu kita sendiri, Kak Hani sendiri, mana tahu juga bakal-bakal. Mana tahu kan? Orang lain juga mungkin boleh mencapai pencapaian sebegitu. Okay, so next adalah konsep perniagaan memasak. Yes. Seterusnya adalah konsep perniagaan memasak. Ini Kak Hani dah cakap juga tadi. Kenapa tanpa modal. Ya, matlamatnya nak membantu orang memulakan perniagaan tanpa modal. So tanpa risiko kerugian. That's why lah semua dah ada. Semua dah di outlet. Kita tinggal jalankan tanggungjawab kita sahaja. Okey, yang ini boleh tengok sekali lalu. Nanti kalau nak sembang lanjut, kita boleh sembang lanjut. So next adalah ini adalah gambar sistem dan juga itu Nurhanita tu nama Kak Hani sendiri Dalam tu kita itu secara ringkas sistem bila kita sebagai Mamasak Network, so kita berdaftar secara rasmi, secara sah kita akan dapat ID dan website untuk kita login untuk uruskan semua di hujung jari. Korang mesti dah biasa dengan Shopee, korang memang dah confirm dah biasa dengan Lazada, kan? Lebih kurang saja kita klik order. So sekarang ada sistem runner untuk area yang berdekatan outlet. Ada beberapa outlet sahaja lagi yang belum ada sistem runner yang kita boleh set dalam sistem. Itu adalah produk-produk, antara contoh produk lah. Memang dalam kek tu, dalam kotak tu ada kek, ada lamb frozen, ada cookies. Nak raya ni, ada yang nak beli cookies? Raya 20 bulan. InsyaAllah. Mamasak pun ada cookies tau. So cookies ni bukan sempena raya saja. Terus promote pula. Kan? Nak bagi tahu je, dia cookies tu ada sepanjang masa. So that's why lah Kak Hani kata produknya bukannya ada event-event tertentu saja. Produk-produk ini every time, anytime kalau kita ada birthday bukannya seorang kan. Dalam ahli keluarga kita pun tarikh birthday pun berbeza. Itu peluang. Okay? Peluang. Okay, so next kita pergi kepada lama dah ke? Berapa Kak Hani cakap? So ni boleh tunjuk lagi ni. Okay. Boleh laju sikit kot. Boleh laju sikit. Okay. Kenapa? Okay, ini adalah senario semasa Senario semasa. Kalau adik-adik boleh tengok, ini adalah senario semasa. Berapa ramainya orang yang diberhentikan, berapa ramainya orang yang dipotong gaji. So kita kena bijak untuk pilih apa yang kita nak buat untuk kutip duit. Untuk bina jana income. Sebab walaupun masih belajar, tak salah kita nak mulakan langkah kita nak kumpul duit sebelum mana tahu kita akan graduate nanti, kita tak tahu lagi. Serius bukan menakutkan tapi ini real. Kita tak akan tahu apa akan datang, so kita kena standby saja. So pada Kak Hani, peluang yang dah ada ni kita mulakan step untuk mulakan bisnes sendiri. So next. So apa yang kita boleh buat untuk mulakan bisnes sendiri ialah kita pilih kerjaya dan bisnes yang kita suka. Contoh macam Kak Hani prefer barang fizikal, barang yang nampak. Barang fizikal, barang yang nampak, senang Kak Hani nak tunjuk, nak cakap kat orang. Macam tu. Macam mana ke barang? Senang Kak Hani nak tunjuk kat orang. Contoh ini. Contoh ini barang. Kak Hani tunjuk kat orang. Ini memang kalau tak cuba, itulah contohnya kan. Terpulang pada masing-masing punya kesukaan. So mulakan dengan apa yang ada. Siapa yang tak ada handphone? Siapa yang tak ada media sosial? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Confirm dah ada. So kita gunakan platform-platform ini. So jual produk
barang yang sedia ada. Tak payah kita nak jadi founder juga. Ingat senang, bukan. Nak juga keluarkan barang sendiri. Semua tu ambil masa, ambil sangat banyak perkara yang perlu diuruskan step by step. Jadi pada Kak Hani, mulakan dengan barang yang sedia ada. Dan of course, daripada guru-guru bisnes, banyaknya kita perlu ada mentor, kita perlu ada leader yang orang itu juga buat perkara yang sama. Maksudnya dia buat perkara yang sama, niaga benda yang sama dan bekerja secara berkumpulan. Dan memasak ini juga adalah salah satu bisnes networking di mana kerjanya secara berkumpulan. So apabila kita dah tahu apa bisnes yang kita nak mulakan, so kita bolehlah mulakan simpanan. So next, kita mulakan simpanan. So kita rebut peluang yang ada. So kita kumpul pengalaman. Yes, kita kumpul pengalaman berurusan dengan manusia ini sebelum kita mulakan pekerjaan di luar nanti. Okey, boleh ya? Boleh ya? Ada yang tanya apa tu? Kenapa Kak Ni? Oh, okey, tak apa. Pertanyaan So, kita pergi. Boleh pergi. Ya? Apa dia? Okay, pertanyaan tu kita buat dalam session question and answer nanti. Okey. Dah habis dah rupanya. Dah nak habis dah. Memang sikit sangat. Dah habis dah. So, Kak Ani pun Kak Ni nak tunjuk video. Oh ya, nak tunjuk video, nak bagi kau nampak. Ini adalah share video tentang progress memasak. Ya, boleh. Sekejap ya. Boleh. Nampak ke? Nampak. Oh, sekejap. Okay. Sekejap ada masalah sikit sekejap. Share. Oh, tak mau besar pula.
Okey. Okey, terima kasih Itu dia video tadi. Okey, Alhamdulillah. Itu adalah sales, record sales masing-masing. InsyaAllah masing-masing boleh capai dan Kak Hani sebenarnya pun on progress. Kak Hani masih belum sampai ke tahap itu tapi tiap kali Kak Hani tengok video tu, ya Allah sedih pula. Dia memberi semangat untuk kita terus cuba sehabis baik untuk diri kita sendiri. Ya, permulaannya semua adalah diri sendiri. Okey? Tak pasal-pasal pula sebab tengok video tu. Okey, rasanya thank you sebab korang dengan celoteh Kak Hani yang tadi. So kalau ada soalan, Kak Hani pula buka soalan. Nak pas pada Cik Asnah ke? Tak apa, Kak Hani boleh tanya juga. Kita santai-santai je. Boleh tanya juga. So Kak Hani bukalah soalan bukalah apa. Kalau nak bertanya apa-apa silakan. Ada ke soalan? Type di chat. Kak Ni saya tanya dululah Kak Ni. Hmm. Kak Ni ni suri Nak tanya rumah. apa ya? Kak Ni ni suri rumah. Yang lain ni belum jadi suri rumah. Boleh berniaga ke? Kena jadi suri rumah dulu ke baru nak berniaga? Rasanya perlu tunggu kah? Perlu tunggu ke sampai jadi suri rumah untuk mulakan perniagaan? Nak kutip duit, nak bina kerjaya, kena tunggu jadi suri rumah ke? Soalannya. Tak kan? Kak Hani pula jawab. Dia mak nak tanya Kak Hani lah tu. Soalan tu nak tanya Kak Hani. Tak perlulah tunggu tak perlulah tunggu sampai jadi suri rumah macam Kak Hani. Sampai ada anak semua baru nak mulakan. So kita sebenarnya mula-mula kalau orang kata nak sambil-sambil dulu pun boleh. Ya, sambil-sambil buat. Tapi kena macam Kak Hani cakap tadi, kena betul-betul pandai untuk bahagikan sama rata. Kalau dah bekerja, kena seimbangkan antara bekerja dan berniaga. Kalau masih belajar, kena seimbangkan bisnes dan juga pelajaran. Kadang-kadang bisnes ni bukan ambil masa yang memang betul-betul 24 hours. Kalau masa kita belajar, tentu ada waktu ruang, waktu senggang yang kita memang duk dengan handphone tu. Contoh kan. So masa itu apa kata kita daripada scroll saja tanpa arah. So kita buat
sesuatu yang boleh menjana income untuk diri sendiri. Okey. Okay. Saya ada soalan. Saya rasa ni untuk business woman ataupun siapa yang ada bisnes lah. Saya tak pernah buat bisnes apa-apa walaupun dropship. Tapi saya pasti ni mungkin bukan masalah lah, di antara cabarannya untuk sentiasa memotivasikan diri untuk sentiasa kuat berniaga. Faham maksud saya? Jadi soalan saya, macam mana Kak Hani macam motivasikan diri tu untuk tak give up lah dalam berniaga ni, sebab mungkin kita kan macam tengok orang tu sales lagi tinggi dari kita, so kita macam sikit je, macam Betul, kita nak betul. motivasikan diri lah. Kalau Kak Hani buat apa? Itu soalan saya. Okey, pertama kita kena install kepada diri kita sendiri, kita boleh. Kita pasti boleh. So kita jadikan orang-orang yang dah berjaya itu sebagai kita punya rujukan. So dalam memasak ni kita ada team. So di atas kita ada leader. So kita kena terus connect dengan leader kita supaya kita dapat apa tu orang kata connection. Bila kita connection kuat dengan kita punya leader, dengan founder kita, secara tidak langsung semangat untuk terus melakukan apa yang kita sedang buat itu tetap sentiasa ada. Kalau macam Kak Ani pun contoh-contoh video motivasi juga salah satu usaha untuk menambah motivasi diri sendirilah. Kalau kita tak cari motivasi, kadang-kadang motivasi tu tak datang. Kita memang kena usaha. Kita memang kena usaha motivasikan diri sendiri. Semuanya berpunca dari diri sendiri. Betul. Okey. Dr. Intan ada soalan. Okey, ni soalan dasar kot. Okey. Apakah rahsia kejayaan memasak? Rahsianya itu memang founder yang pegang. Tapi kan apa, selama Kak Hani duduk di dalam memasak, pertama sekali connection yang Kak Hani cakap tadilah. So kita kena rapat untuk bekerja secara berkumpulan. Kalau ikutkan business model memasak ni, dia bekerja secara berkumpulan. Networking, faham? Networking? Networking tu kita ada team. Kita ada team bekerjasama. Yes, ada coaching. Ada training, bukan berniaga saja-saja. That's why Kak Hani cakap tadi, kita ada program self-development yang akan pelan-pelan train kita punya skill leader, skill berniaga. Dalam WhatsApp ni dia bukan berniaga sahaja, tapi ada juga program-program usaha sama, contoh dengan ESQ, untuk kenal lebih diri kita, untuk dia bukan setakat berniaga barang semata. Okey, saya rasa itu saja untuk sekarang, untuk Kak Hani. Baik, lama sangat dah pun kan. Terima kasih Kak Hani atas perkongsian. Saya rasa lepas ni ramai dah orang yang termotivasi dan nak mula berniaga lah. InsyaAllah. Moga-moga perkongsian Kak Hani ni merupakan titik tolak untuk diorang berfikir kenapa tidak mulakan sekarang. Macam itu kan. Okey, terima kasih Kak Hani.